Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Puan Umi Asma. Berkaitan dengan soalan, bolehkah Ustaz cerita sikit pasal tawassul? Adakah ia sama dengan tabarruk seperti yang ditanya soalan sebelum ini? Minta tolong Ustaz bagi contoh tawassul. Tawassul dengan tabarruk, Puan Umi Asma, dua perkara yang berbeza. Dua perkara yang berbeza. Yang dimaksudkan tawassul iaitulah kita menjadikan perantara dalam permohonan kita ataupun doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Permohonan kita itu diajukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun dalam permohonan itu kita menyebut sesuatu sebagai perantara. Sebagai contoh, kita sebut ya Allah dengan ya Allah, uh, tawassul ataupun saya sebut tawassul ni, para ulama ada perkara yang disepakati oleh para ulama dalam persoalan tawassul, ada pula perkara yang diperselisihkan. Secara umumnya para ulama sepakat ada tiga tawassul yang dibolehkan. Yang pertama, bertawassul dengan amalan saleh. Yang kedua, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup. Tiga perkara ni kesemua para ulama sepakat ia dibolehkan di dalam berdoa. Sebagai contoh, kita berdoa, kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh, kita berdoa, kita memohon rezeki kepada Allah, lalu kita sebut, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang pemberi rezeki, Engkaulah Tuhan Ar-Razzaq, berikan rezeki kepada aku, sebagai contoh. Maka kita menjadikan nama Allah, salah satu nama Allah Ar-Razzaq, untuk kita memohon kepada Allah. Jadi itu bertawassul dengan salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga para ulama sepakat boleh bertawassul dengan amalan saleh. Sebagai contoh, ya Allah, aku sentiasa beriman kepadamu, oleh kerana itu perkenankanlah doa aku sekian-sekian, sebagai contoh. Itu tawassul dengan amalan saleh kita, iaitulah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian yang ketiga iaitulah bertawassul, ke semua para ulama benarkan, iaitulah bertawassul dengan doa orang yang saleh yang masih hidup. Sebagai contoh, kita pergi berjumpa ataupun kita berjumpa dengan seseorang yang pada kepercayaan kita dia seorang yang saleh, seorang yang warak, sentiasa menjaga perkara-perkara yang ditegah oleh Allah, dia tidak lakukan apa-apa yang diperintahkan dia lakukan. Orang-orang yang saleh seperti ini pada anggapan kita, lalu kita meminta dia berdoa untuk kita, seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi SAW ketika baginda masih hidup. Itu tiga perkara, tiga tawassul ini semua para ulama sepakat membenarkannya. Maka manakala tawassul yang lain daripada tiga ini diperselisihkan di kalangan ulama. Ada tawassul yang ulama sebahagian kata boleh, ada sebahagian kata tidak boleh. Antara contohnya seperti kita bertawassul dengan kemuliaan dan kedudukan tinggi seseorang. Sebagai contoh, kita berkata, ya Allah, dengan kemuliaan dan kedudukan Nabi Muhammad, perkenankan hajat aku. Setelah baginda Nabi wafat. Setelah baginda Nabi wafat, kita berdoa, kita kata kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, perkenankan hajat aku. Tawassul yang seumpama ini diperselisihkan di kalangan ulama. Sebahagian kata boleh, sebahagian kata tidak boleh. Pada pandangan saya, ada baiknya kita lakukan perkara yang telah disepakati oleh para ulama akan keharusannya, dan kita meninggalkan perkara-perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama. Kenapa? Kerana di dalam hadis Nabi SAW pernah menyebut, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Iaitulah salah satu hadis yang disenaraikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Matan Arba'in beliau, yang bermaksud tinggalkan apa-apa yang meragukan kamu kepada perkara-perkara yang tidak meragukan kamu. Yakni tinggalkan dari kita buat perkara-perkara yang tidak diyakini betul ataupun tidak, boleh ataupun tidak, harus ataupun tidak. Tinggalkan perkara-perkara yang seperti itu, dan kita lakukan perkara-perkara yang kesemua para ulama kata boleh, iaitulah dengan bertawassul, salah satu daripada tiga cara tawassul yang dibenarkan oleh kesemua para ulama. Itu tawassul. Manakala tabarruk, iaitulah kita mengambil berkat, kita mengharapkan berkat dari sesuatu perkara. Seperti contoh, kita mengharapkan berkat, mengharapkan kebaikan dari
menuntut ilmu. Itu ada keberkatannya di dalam menuntut ilmu. Demikian juga kita mengharapkan keberkatan dalam kita menghafaz ayat-ayat Al-Quran, menghafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara itu dibolehkan. Cumanya perkara-perkara mendapat berkat dan seumpamanya ini adalah termasuk di dalam perkara-perkara ghaib yang kita tak boleh nampak pada mata kepala. Kerana itu, perkara yang telah dapat dibuktikan dari Al-Quran ataupun hadis ataupun dalil-dalil yang lain yang menunjukkan ia memiliki berkat, maka kita kata kita mengambil berkat dari perkara tersebut. Sebagai contoh, mengambil berkat dengan menuntut ilmu dari seorang guru yang saleh dan beramal dengan ilmunya. Kita dapat berkat daripadanya. Sebagai contoh, kita mengaji dengan orang yang saleh, orang yang beramal dengan ilmunya. Kita belajar cepat faham, kita belajar, kita dapat mengamalkan ilmu tu, kita dapat kefahaman yang benar. Itu antara keberkatan yang diperolehi dari mempelajari ilmu dari orang-orang yang saleh dan beramal dengan ilmunya. Apapun keberkatan diambil dari perkara-perkara yang sabit ataupun yang dibuktikan perkara tersebut memiliki keberkatan. Manakala perkara-perkara yang tidak memiliki bukti sandaran mengatakan ia berkat, maka kita tak boleh kata perkara itu membawa berkat. Kerana keberkatan termasuk dalam perkara-perkara yang ghaibi, perkara yang tidak boleh disaksikan oleh panca indera. Wallahu ta'ala a'lam.